Okey, seterusnya kita sambung mekanisme pengawal aturan tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Okey, mula-mula kita perlu tahu dulu pernafasan adalah tindakan luar kawal yang dikawal atur oleh pusat kawalan respirasi dalam medula oblongata. Okey, sebab pun karbon dioksida ini memang dia berkait, mestilah dia akan berkait dengan pernafasan kan, sebab kita perlukan oksigen, kita bebaskan karbon dioksida. Okey, pusat kawalan respirasi membantu mengekalkan keadaan homeostasis dengan mengawal aras tekanan separa karbon dioksida dalam darah. Okey, kita tengok macam mana tekanan separa karbon dioksida, atau bahasa mudahnya kandungan karbon dioksida lah dalam badan kita dikawal melalui homeostasis. Semasa kita melakukan aktiviti cergas kan, contohnya semasa kita jogging, kita melakukan sukan, kita masuk pertandingan larian kan, pecut 100 meter, 200 meter kan. Itu adalah aktiviti cergas. Semasa kita melakukan aktiviti cergas, tekanan separa karbon dioksida dalam badan kita akan meningkat. Bayangkan kita lakukan aktiviti cergas. Kalau kamu masih ingat ni, lebih kurang oksigen, hutang oksigen yang kita belajar sebelum ni. Bila kita melakukan aktiviti cergas, tekanan separa karbon dioksida akan meningkat disebabkan oleh aktiviti respirasi sel. So, karbon dioksida meningkat. So, apa akan jadi? Karbon dioksida ini dia akan melarut dalam plasma darah untuk membentuk asid karbonik. Untuk membentuk asid karbonik. Karbon dioksida dalam plasma darah membentuk asid karbonik. Asid karbonik ini akan terurai kepada ion hidrogen dan juga ion bikarbonat. Boleh ya? Kita lakukan aktiviti cergas, tekanan separa karbon dioksida meningkat. So, karbon dioksida ini akan melarut dalam plasma darah. Melarut dalam plasma darah ni, air ni, membentuk asid karbonik. Asid karbonik kemudian terurai kepada ion hidrogen dan juga ion bikarbonat. Boleh setakat tu. Kita sambung. Tadi kan kita membentuk ion hidrogen dan ion bikarbonat. So, nilai pH darah, nilai pH darah dan belai tisu yang membasahi otak akan menurun. Ingat lagi tak tadi, karbon dioksida dan juga air ataupun dalam plasma darah kan membentuk asid karbonik kan. Asid nilai pH-nya adalah rendah. Sebab tu kat sini nilai pH darah, nilai pH darah menurun. Perubahan pH ini akan dikesan oleh kemoreseptor pusat dalam medula oblongata dan kemoreseptor periferi pada leher. Yang ni kamu boleh buka buku teks muka surat 250. Dia ada label di situ, jasad aorta, jasad karotik dan jasad baroreseptor. Jadi kat situ ada juga medula oblongata. Kat situ kamu boleh rujuk buku teks muka surat 250. Perubahan pH akan dikesan oleh kemoreseptor pusat pada medula oblongata dan kemoreseptor periferi pada leher.
Kamu tengok kat sini jasad karotik dan jasad aorta tu ada label pada muka surat 250. Okey, pusat kawalan respirasi dan pusat kawalan kardiovaskular di dalam oblongata. So, kat sini mana cursor? Okey. Tadi ingat lagi tak nilai pH menurun? Okey, perubahan pH ini akan dikesan oleh kemoreseptor pusat dan kemoreseptor periferi, kan? So, impuls saraf, okey, mana cursor? Selalu hilang cursor. Impuls saraf dicetuskan dan dihantar, okey, dihantar ke pusat kawalan respirasi dan pusat kawalan kardiovaskular dalam medula oblongata. So, perubahan pH ini akan mencetuskan impuls saraf dan impuls saraf itu akan dihantar ke pusat kawalan respirasi dan pusat kawalan kardiovaskular. Okey, boleh start tu ya, satu-satu. Okey, seterusnya impuls saraf tadi akan dihantar ke otot interkostal, diafragma dan otot kardium jantung akan mengecut dan mengendur dengan cepat. Okey, otot interkostal, diafragma, otot kardium jantung mengecut dengan cepat, menyebabkan kadar pernafasan, kadar denyutan jantung dan kadar ventilasi meningkat. Okay, sebab tu kita tercungap-cungap kan bila kita melakukan aktiviti cergas kan. So, tindakan ini menyebabkan lebih banyak karbon dioksida dihembus keluar dari peparu. Okay, menyebabkan tekanan separa karbon dioksida dan nilai pH darah kembali ke aras yang normal. Okay, kamu cuba fahamkan satu-satu step dia. InsyaAllah boleh. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya cikgu dekat WhatsApp nanti. Okay, sebab lepas ni kita nak sambung lagi mekanisme kawal atur tekanan darah.